mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kalender kita, malam ni merupakan malam yang ke-28. Bila sebut 28 ni, orang dah tak fikir Ramadan dah, orang dah fikir raya dah. Hari ni pun ramai yang sahabat-sahabat kita dah balik kampung. Mudah-mudahan kita doakan nak selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka itu Allah beri kemudahan dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka itu kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan pada akhir Ramadan ini, maka kita kena faham ada satu hadis Nabi SAW. Nabi berpesan kepada kita yang selalu kita dengar, iaitu rubba sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju'. Dalam hadis yang lain, wal atas wa rubba qa'im laisa lahu min qiyami illa sahr. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, sahra, ramai di antara umatku mereka berpuasa, mereka tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Dan ramai juga di antara umatku yang berbangun malam, yakni qiyamul lail, mereka tak dapat apa-apa melainkan penat sahaja. Kita dah sampai malam yang ke-28. Maka ada beberapa malam, khususnya ada malam ni dan malam besok, kita kena berjaga. Sebab apa? Takut kita tergulung daripada gulungan orang yang disebut oleh Nabi SAW. Kita tak dapat apa-apa juga kelebihan. Oleh sebab itu, bagaimanakah yang disebut oleh muhaddisin, ulama-ulama hadis berkaitan dengan perbahasan hal yang demikian? Maka gulungan yang tidak mendapat apa-apa, kalau dia puasa pun hanya dapat lapar dan dahaga, kalau dia bangun malam pun dia tak dapat apa-apa melainkan penat sahaja. Iaitu pertama, gulungan yang disebut orang yang berbuka dan bersahur atau makan daripada makanan yang haram. Ini kita kena jaga. Sebab itu ibu-ibu sekalian, saya nak sebut di sini, bila sebut bab perkataan haram ini, kita kena carilah perkara, iaitu makanan yang halal. Makanan yang halal itu cukup mudah makan halal. Kita pegang pada dua benda tu. Pertama, benda yang kita nak makan. Benda yang kita nak makan, mestilah benda itu halal. Bagaimana benda itu halal? Pertama, ciri-ciri yang halal itu apabila benda ataupun benda barang yang kita nak makan itu tidak merosakkan, mudaratkan akal dan badan kita. Halal. Maksudnya kalau kita makan, dia tak merosakkan, iaitu badan kita dan akal kita, maka halal lah dia. Itu baru satu. Sebab itu daun ketum tak boleh. Sebab daun ketum tu merosakkan akal. Itu kalau diperlis. Kan diperlis kan baru sibuk daun ketum kan. Tapi saya tengok dekat Negeri Sembilan, ada juga orang ambil daun ketum untuk apa? Ubat darah tinggi. Ada juga. Okey. Dan kita kena faham tau, maknanya halalan thayyibah ni halal lagi baik. Ada juga benda ni halal tapi kurang sikit baiknya. Contoh, ni saya sebutlah. Katakan kita makan nasi, ada sambal belacan. Sambal belacan tu halal kan? Tapi nasi sikit, sambal belacan sepinggan. Nampak? Maka dia mudaratkan badan kita. Maknanya dia benda halal tapi bukan thayyibah. Ini kita kena faham. Itu perkara yang pertama. Sebab itu tolong jaga. Ini dah akhir-akhir Ramadan. Nanti takut kesannya nanti, bila mana kita tahu kita setiap tahun berpuasa Ramadan, setiap tahun qiyamul lail, maka kita tidak ada perubahan, melainkan apa? Melainkan ia menjadi satu rutin ataupun satu jadual apa yang kita masukkan di dalam jadual tahunan kita untuk puasa Ramadan dan berhari lain. Ibu-ibu, ayah muslimat yang ada, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya nak sebut di sini, dikatakan halal itu, ingat, benda yang kita nak makan itu mestilah, iaitu suci daripada apa? Bebas daripada najis. Suci, maknanya mestilah benda itu suci. Ibu-ibu, saya faham, ibu-ibu kalau masak tu bagus. Kalau kita tengok lagi, ulama-ulama dulu mengajar kita, kalau basuh ayam, basuh ikan, kan kita lepas tu kena jirus. Dan saya tengok dulu makcik ibu-ibu kita kalau basuh baju, kan jirus sebab apa? Nak suci. Sekarang ni pakai mesin basuh sebab ada air yang masuk, ada air yang keluar. Air yang lalu tu jadi suci. Ini betul tau. Kadang-kadang kita tak perasan hal-hal demikian. Ini saya nak sebut sikit lah. Dulu saya suka makan rangka ayam tau, rangka ayam. Siapa suka makan ayam? Itu goreng tepung, sedap. Memang sedap. Rangka ayam juga. Okey. Dekat Puchong tu, dia sebelum tol tu dia ada pasar. Saya memang kalau hari pasar tu memang saya beli rangka ayam. Satu ketika dengan izin Allah Ta'ala, depan tu tak ada parking, saya terpaksa parking kat belakang. Dulu boleh masuk belakang tau. Ini sebelum pasar baru. Jadi pas parking kat belakang tu, saya pun jalan lah, lompat kedai, lalu kedai-kedai belakang tu. Sekali tempat yang selalu saya beli ayam tu tak, rangka ayam tu.
rupa rangka ayam ni dalam plastik besar. Dalam plastik besar, bawah dia tu mesti ada merah lagi air darah ayam, campur darah kan. Dia potong, tuang dekat dalam tepung. Nampak? Lepas tu nak goreng ayam ni, tahu tak? Ini yang tak bertanggungjawab lah. Kan apa tu minyak tu kan? Minyak kan? Minyak tu bukan dipotong tau. Ditaruh dekat apa? Kuali panas tu. Bila cair, minyak tu keluar kan? Begitulah dia. Subhanallah, saya baru tahu itulah selama ini yang saya makan. Nampak tak? Mana suci itu? Sebab itu saya nak pesan ibu sekalian, tolonglah jaga berkaitan dengan suci. Sebab kita ni Ramadan, setiap tahun kita berpuasa, setiap tahun kita bangun malam, qiyamul lail. Maka kadang-kadang tidak dapat apa-apa kesan sebab hasil daripada makanan kita. Nanti tengoklah nak pergi dekat apa bazar-bazar Ramadan tu, kena tengok betul-betul siapa yang jual. Tapi tak payah sesat, ini basuh tak? Ni kan ni kok ini tak? Tak payah lah, maksudnya kita kena faham. Okey. Dan perkara yang ketiga, yang dikatakan halal itu juga kena jaga, ya. Maka bukan daripada unsur beralif berya ra'. Betul tak? Dalam Ramadan tak disebut dia punya jisim, iaitu apa? Beralif berya ra'. Dia tak boleh. Kalau ada unsur walaupun sedikit, maka ikut Imam Asy-Syafi'i, maka benda itu tetap haram. Dan perkara yang keempat, dengan kalau kita nak makan daripada makanan yang darat, iaitu binatang darat ni, pastikan betul-betul sembelih ni itu mengikut cara Islam. Ini kena jaga. Sebab itu saya nak seru sesuatu diri saya bila sekalian, sama-sama kita kena jaga makanan kita. Nanti kalau nak beli ayam, carilah yang betul-betul yang sembelih kan. Yang sembelih dia kena jaga betul-betul. Kadang-kadang kita tak perasan hal-hal demikian. Nanti kita beli ayam yang kita tak tahu sembelih dia macam mana. Dan kalau kita tengok kadang orang sembelih tu memang tak bertanggungjawab, ada yang tak bertanggungjawab lah. Sembelih lepas tu campak pam kat situ. Mesin kita gigil lagi, ambil celup dekat apa? Air panas. Masukkan dekat mesin, buang bulu tu. Kita tak tahu mati dia tu kena hempas kat situ ke, atau dia rendam air panas ke, atau dah masuk dekat dalam mesin buang bulu. Saya nak sebut di sini, kalau dulu kita sembelih ayam, kita hormati ayam tersebut, taruh pelan-pelan, kita lepaskan sampai ayam itu mati, baru kita siap. Tapi sekarang kalau kita tengok yang sembelih ayam ni, kadang-kadang dia tidak ambil satu sikap yang baik, nanti akhirnya kesannya kepada kita semua. Itu perkara kita jaga. Bab berkaitan dengan benda yang kita nak makan. Kedua, disebut bahawa hal ini juga cara mendapatkannya. Kalau dia ada sumber daripada sumber iaitu apa? Penipuan, maka haram bagi kita. Terutama. Yang kedua, kalau ada unsur-unsur rasuah pun haram kita makan. Yang ketiga, kalau ada unsur-unsur riba. Riba kan? Ini riba ni kita kena faham. Riba ni kadang-kadang dia dah tak jadi dosa apabila ditukar apa jadi interest. Betul? Ini kan promosi nak raya. Sama Ustaz, mari Ustaz datang showroom saya Ustaz. Kita ada satu Golf GTI baru Ustaz. Ini promosi raya less 25,000 Ustaz. Dia punya ni Ustaz, interest dia baru 2.1% gitu-gitu lah. Nampak tak? Kita dengar pun sedap. Wah, kereta baru, sedap kan? Tapi bayangkan kalau saya senang tukar Ustaz, mari datang Ustaz, ini kereta motorcycle Golf baru 26 selamba dia Ustaz. Okay? Ini saya potong lagi 25 lebih, saya potong 25,000 lagi. Tapi riba Ustaz 2.1% riba ni. Macam waktu tu kita kata apa? Haram dia. Dan macam riba. Sekarang ni tonton semua buat promosi harga, tetapi ditukar perkataan tersebut, kita tak nampak tadi. Jaga apa ya? Dan perkara yang keempat, ingat, kalau kita dapat daripada sumber yang tidak ada iaitu unsur penganiayaan, itu halal bagi kita. Sebab itu perkara yang pertama, ibu bapa sekalian, saya nak sebut sini, tolong jaga makanan yang kita nak makan di dalam Ramadan, kerana ia berkait dengan ibadat yang kita sedang lakukan. Baik, itu beragam. Dan seterusnya perkara yang kedua, dalam hadis ini membahaskan berkaitan rugi kita tak dapat apa-apa jika sekiranya iaitu sebelum bulan Ramadan itu sampai masuk bulan Ramadan kita tak dapat jaga lisan-lisan kita. Ada yang baik. Lisan ni kena jaga. Sampai Nabi SAW sebut, iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika sekiranya engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah engkau iaitu bercakap perkara-perkara baik ataupun engkau diam. Jaga kan? Ini bulan Ramadan, kita jangan bercakap sampai mengecilkan hati suami. Isteri bercakap jangan kecilkan hati suami. Suami cakap jangan sampai terguris hati isteri. Anak-anak jangan sampai percakapan boleh jadi derhaka dan sebagainya. Kita kena jaga.
Sebab kalau kita tak dapat jaga lisan, dengan perkataan lisan kita itu menyakitkan hati orang lain, maka kita kata itu tidak ada apa-apa kelebihan dalam bulan Ramadan yang kita sedang lakukan. Ini kita jaga. Okey. Contoh-contoh. Selalu saya buat contoh ni. Kalau orang tanya kita apa khabar, apa kita jawab? Apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Kan? Kan sedar hati kan? Ini ada orang, apa khabar ni? Sihat. Kalau tak sihat, masuk hospital. Tu ada jenis cakap tu bersinggung. Kan? Kita tanya kat bini kita, yang petang ni buka apa? Buka mulut. Bukan, dia kata okey. Orang lelaki, kan? Bang, pergilah bazar Ramadan bang, gini. Asal saya tak pernah beras, tak pernah beli, semua tak pernah beli. Masak tak ini masak kakak. Dengan warung-warung tu saya beli. Nampak orang lelaki, jaga baik. Lisan kena jaga. Apalagi lisan ini ada unsur fitnah, mengumpat, mengata, mencerca dan sebagainya, khususnya menghina. Dan saya nak sebut di sini, hari ini saya nak sebut, tolong jaga baik-baik. Yang dikatakan menghina, baru ni saya tengok ada orang yang menyemput anak-anak yatim datang untuk makan, tetapi tetekali itulah anak yatim itu dihina. Saya nak tegaskan ini. Contoh, dia dah bagi makan setahun sekali, jemput, okey? Anak yatim biasalah, ambil tangan kiri, ambil tangan kanan, betul? Tengok nak makan lagi kan, betul tak? Itulah kegembiraan anak yatim. Kenapa kita buat? Kita kata anak yatim tak ada adab langsung, kanan pegang, kiri pun pegang, mata bunuh, tengok makanan macam tak pernah makan. Itu kan penghinaan. Yang kita hina itu iaitu orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ali satu. Tahun depan kita buat macam ni. Yang kedua, bila jemput anak yatim, kita tak khususkan satu tempat yang khusus. VVIP itu kita bagi. Sedangkan anak yatim itu bukan VVIP tau. VVIP. Lagi banyak VVIP. Sebab dia yang disebut oleh Nabi, ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Aku dengan pembela anak yatim dekat syurga macam ni. Itu dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lisan. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, saya nak sebut sini itu apa? Siapakah golongan yang tak dapat apa-apa, dia mengekalkan dosanya itu daripada sebelum Ramadan sampai masuk di dalam bulan Ramadan. Maksudnya kalau mereka itu meninggalkan solat, masih juga meninggalkan solat. Kalau mereka tidak tutup aurat, masih juga tidak tutup aurat. Maknanya kalau mereka itu suka iaitu melakukan dosa-dosa, dia masih mengekalkan dosa itu, maka tidak ada bahagian yang baik khusus di dalam bulan Ramadan. Ya kan? Oleh sebab itu, apa tindakan kita dalam waktu yang ringkas ini? Maka ada 3 perkara yang kita kena jaga. Bagaimana yang saya sebut 3 perkara, iaitu kita kena tutup pintu syaitan daripada masuk ke dalam diri kita ini, khususnya di dalam bulan Ramadan. Kerana bulan inilah yang disebut oleh Nabi, iaitu sufidat syayatin, diikat, ditambat syaitan itu ataupun korin yang ada dalam badan kita ini dilemahkan supaya dia tidak dapat mengganggu gugat, iaitu kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah, khususnya di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu ayat muslimah yang dirahmatkan, maknanya ini ada 2 hari, 28, malam ni malam apa? Malam Sabtu, betul? Besok Sabtu, lepas tu malam Ahad, insya-Allah Ahad tu puasa. Kalau umur panjang, kita akan ke hari raya pada hari Isnin, insya-Allah. Okey, ada 2 hari. 2 hari ni kita kena buat beberapa perkara. Kita kena buat 3 perkara. 3 perkara ni bekalan kita untuk kita selamat selepas hari bulan Ramadan. Apakah perkara tersebut? Iaitu hendaklah kita tutup pintu syaitan. Jadi syaitan tengah tak boleh masukkan kita tau. Dia memang tak ada. Nabi sebut sufidat syaitan. Diikat, ditambat, dirantai, dilemahkan syaitan tu daripada mengganggu kita. Ini maksud. Pertama, kita kena faham bagaimana nak tutup pintu syaitan. Tutup pintu syaitan pada panca indera kita. Pada panca indera kita. Bagaimana iaitu tutup syaitan, pintu syaitan pada panca indera kita? Maka hendaklah kita buat satu amalan yang begitu mudah, iaitu berwuduk dan mengekalkan wuduk. Berwuduk jangan silap dengar pula, berwuduk. Berwuduk tu lain. Berwuduk tu nak kata. Dekat di bawah saya ceramah ni, lah kok berwuduk Ustaz? Dia jauh. Bukan berwuduk makcik, berwuduk. Ini ambil sembahyang. Lah tak, cakap lah ambil sembahyang. Dia dengar berwuduk pula, dia ingat berwuduk. Maknanya tugas kita pertama, ini bulan Ramadan, kita belajar berwuduk dengan cara yang betul. Dan ketika itulah kita belajar mengekalkan wuduk. Kerana apa, ingat hebatnya orang berwuduk itu, setiap air yang basuh muka itu, setiap yang jatuh di muka kita, Allah ampunkan dia itu dosa-dosa kita, dia bawa dosa-dosa kita jatuh
Begitu juga bila kita basuh tangan, setiap air yang turun daripada tangan kita itu, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita, pada khususnya pada tangan kita, kaki, hidung, mulut, telinga dan sebagainya. Itu amalan yang pertama. Jadi saya kena buat, dua orang yang kena buat, sama-sama kita buat, kita mudah-mudahan dapatlah, iaitu mengekalkan amalan berwudu. Habis macam saya bila berwudu terlanggar tangan suami saya, jangan susah hati, ambillah wudu sebelum. Suami kan dah berwuduknya, awak ni bila saya berwuduk, itulah masa awak nak langgar. Tadi tak nak langgar-langgar, dah berwuduk pun nak langgar. Itulah ujian. Yang betul lah, kadang-kadang memang macam tu, sekali lah sekali. Beza tau kalau orang berwuduk, iaitu bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita berwuduk betul-betul, tak ada rasa nak ciri, tak ada tau. Kalau bulan lain kita berwuduk betul-betul, dengan betul-betul tertib, tak sampai 5 minit, terus kruk, nak terkeluar pula. Tadi sebelum wuduk dah puas aku tegang, dah habis dah. Sebab apa? Memang syaitan supaya tanggal untuk kita, supaya dia mudah untuk masuk dan mengganggu kita, khusus dalam panca indera kita. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, bagaimana nak tutup pintu syaitan? Pintu syaitan yang kedua pada hati kita. Ingat bagaimana nak tutup dan bagaimana nak halang supaya masuk dekat pintu hati kita dengan dua amalan kita buat. Pertama, hendaklah kita memperbanyakkan baca Al-Quran dan hafaz Al-Quran. Di bulan Ramadan ni banyak hafal Quran. Ibu-ibu sekalian, anak-anak kita buatlah hafal Quran, khususnya juz-juz amma. Maka mudah-mudahan dengan hafal Quran itu memenuhi hatinya, dan ketika itulah insya-Allah akan terkeluar, iaitu apa? Tidak ada ruang iblis dan syaitan untuk masuk dekat dalam diri dia. Satu. Yang kedua, iaitu apa? Dengan amalan berzikir, iaitu zikrullah. Mulai besok lepas raya, kalau tak sempat buat semua raya ni, buat lepas raya, satu hari kita hafal satu nama Allah. InsyaAllah 3 bulan 9 hari kita dah hafal 99 nama Allah. Kan Nabi sebut, man hafizaha dakhala jannah. Siapa yang hafal Asmaul Husna tu, dia masuk syurga. Tak nak. Kalau tak nak, nasib lah. Macam mana? Maknanya kita hafal lah. Ini kadang-kadang anak-anak kita lebih hafal begitu. Cucu kita, anak kita balik tarikat tu, dia baca Asmaul Husna. Kita pun ikut. Dia berhenti, kita berhenti. Confirm tu? Berhenti, kita berhenti. Lepas tu apa tu? Itu pun tak tahu. Apa belajar main-main. Besok tanya ustazah, ingat betul-betul. Sebab apa nak kabul, kita pun tak tahu. Itu masalah kita. Okey, ini tugas kita. Satu, banyakkan baca Al-Quran. Dan ingat, perkara yang kedua, banyakkan zikir. Dia akan masuk ke hati kita, insyaAllah memenuhi diri kita. Dan ketika itulah insyaAllah biiznillah kita akan dapat, iaitu apa? Tutup pintu syaitan untuk masuk dalam diri kita. Itu perkara kedua. Perkara yang ketiga, ibu buat sekalian, saya nak sebut sini, iaitu apa? Ingat perkara yang ketiga, hendaklah kita faham, tutup pintu syaitan pada akal kita. Akal ni memang selalu syaitan masuk. Dia akan merancang, akan mengajak kita, akan mengajak kita berfikir untuk perkara-perkara yang jahat. Sebab itu kalau nak buat program agama, musyawarah sama berapa kali? 3 kali pun tak lepas lagi lah. Tak ada keputusan lagi. Tapi kalau nak buat perkara yang jahat, jam-jam tu juga jadi ada plan A, B, C. Sebab syaitan memang masuk dekat akal kita, merancang bagaimana nak rosakkan dia itu kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita nak menutup pintu syaitan ini dalam akal kita? Hendaklah kita banyak duduk dalam majlis ilmu. Ubat dia duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita kena ingat, faham bahawa sesungguhnya majlis ilmu ni satu jalan untuk Allah beri hidayah dan taufik kepada kita. Bila Allah beri hidayah dan taufik kepada kita, itu merupakan iaitu apa? Untuk membersihkan akal fikiran kita daripada memikirkan perkara-perkara yang buruk. Seorang ini akan berubah tindak tanduk sikapnya apabila cara berfikir dia berubah. Sebab itu kalau anak-anak kita tengok bagaimana anak-anak sekarang dengan kita dulu. Saya nak sebut bagaimana cara dia berfikir. Kalau saya dulu, saya cakap terus terang, darjah 6 baru kita puasa penuh. Betul? Darjah 4 dengan 5 jangan harap tak musim rambutan waktu. Memang dulu hantar buah rambutan. Tolong mak buat kuih, separuh hilang. Kan? Mak pun faham, senyum je lah. Bawa bilo kat kebun, buat air bilo kat kebun pun jadi. Darjah 6 tau, baru fikir nak puasa. Itu sekolah agama di Johor. Sekarang budak sekarang tengok bagaimana cara berfikir. Saya ada anak saudara saya 6 tahun umur. Puasa memang melipik habis. Tak boleh bangun, tak langgar lah. Maka sebagai paklongnya, kita pun bersimpati. Kita cakap dengan yang Samira, Samir, Pak Long ada air kotak minum. Minum. Diam, jangan susah tu.
Pak Long tak cakap sama-sama. Pak Long tahu mak kau gerak macam rimau, tapi Pak Long tak cakap. Kau ni aja. Tahu tak dia kata, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak apa, Pak Long tak cakap, kau dia hati. Atuk pun tak tahu, tak tahu. Memanglah mama tak tahu, memanglah atuk tak tahu, tapi Tuhan tahu macam mana. Malunya aku, ya Allah. Anak saudara kita mengajar bab tauhid dengan kita. Sebab apa? Sebab cara dia berfikir, sebab dia dari kecil dah masuk iaitu pemikiran-pemikiran, iaitu khususnya dididik daripada sikap beragama, maka ketika itu dia cara berfikir pun ikut cara beragama. Sebab itu yang ketiga, pintu syaitan jaga yang pertama dengan berujuk, iaitu untuk baca indera. Yang kedua, hati kita dengan apa? Dengan zikrullah dan dengan baca Al-Quran. Dan yang ketiga, banyak-banyak kita duduk dalam masjid, perbanyakkan iaitu majlis ilmu. InsyaAllah dengan banyak ilmu kita akan terpimpin jadi orang yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, ayah muslimah dan muslimat, saya nak tanya sampai berapa ni? Dah 2 ya? 9 ya? Ada lagi 5 minit. Okey. Ya, dibuatnya aku ceramah kan 1 jam payah pula lah. Okey, baik. Dan akhirnya saya eksposisi atunya, kita sekarang ini dah masuk hari yang ke-28. Jangan sampai nanti disebut oleh Nabi SAW pada hadis yang lain, ada umatku yang mana ia berpuasa tapi tidak dapat keampunan. Maka Nabi pernah sebut kata amin, iaitu apa? Apabila Sayyidina Jibril sebut kepada Nabi SAW ketika Nabi naik ke mimbar. Dan perkara yang pertama, kita hendaklah jadi orang yang bersyukur. Bersyukur sampai yang ke-28 hari bulan ni. Kerana apa? Ada 4 perkara kita kena bersyukur. Pertama iaitu apa? Allah telah sempurnakan kepada kita perintah, dan kita telah sempurnakan iaitu perintah Allah, iaitu perintah berpuasa. Maka apabila sebelum Ramadan kita mendengar ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah 183 itu, maka sekarang kita dah ambil iaitu ayat tersebut, perintah tersebut, dan hari ini dah masuk malam yang ke-28. Hendaklah kita bersyukur, rupanya kita telah hampir menyempurnakan iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur? Hendaklah kita sebut alhamdulillah. Sebab itu waktu kita berbuka tadi, apa perkataan yang pertama kita sebut bila dengar azan, dan kita kata alhamdulillah. Okey? Dan nanti insya-Allah pada malam Isnin nanti kan, bila mana nanti penyimpan pohon besar Raja-Raja Melayu mengisytiharkan besok 1 Syawal beraya, ketika itu kita dengar, jangan pula kita melompat ketika itu Yahu Raya main betul pampu. Pertama bila dengar istilah sebut, hendaklah kita apa? Iaitu sebut alhamdulillah, syukur sebab kita telah menyempurnakan perintah Allah. Dan begitu juga bila mana kita dengar istilah sebut, bila kita sebut alhamdulillah, perkara yang kedua iaitu hendaklah kita bertakbir. Bagaimana bertakbir? Sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita takbir, iaitu disebut dalam hadisnya zayyinu a'yadakum bitakbir. Hadis yang oleh Imam At-Tirmidzi, hendaklah engkau hiasi iaitu hari raya kamu itu dengan bertakbir, iaitu membesarkan Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah sebut auzubillahi minasyaitonir rajim wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka bila cukup sempurna 30 hari atau cukup bulan Ramadan itu, hendaklah engkau bertakbir membesarkan Allah Taala. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Hadis sebut mana ini kita dah sempurnakan tau. Okey. Dan perkara yang ketiga, ingat bila mana kita dah menyebut perkataan alhamdulillah, maka kita bertakbir. Ini ada saya dengar tadi ada bertakbir rumah-rumah. 3 rumah dia, 10 rumah lah. Ingat 10 rumah. Itu yang 10 rumah balik nanti masuk kereta, bergogor kita punya apa? Perut. Dah semua air masuk dalam perut. Dekat simpang pun ada juga buat takbir. Bagus buat takbir. Kalau kita tak mampu nak buat takbir setiap rumah, masing-masing buat takbir dekat rumah yang tak boleh kampung lah. Mari bertakbir. Dan yang ketiga, ingat pada malam tersebut hendaklah kita berdoa. Terus berdoa kerana mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i ada 5 malam yang mustajab doa. Salah satu iaitu malam iaitu apa? Idul Fitri. Malam berdoa. Banyak hajat-hajat kita, minta diselamatkan, teguhkan iman, tekankan iman, diberi kenikmatan dalam ibadah, dan banyak-banyak lagi doa-doa yang baik-baik. Okey, itu perkara ketiga. Perkara yang keempat, pada malam tersebut bila mana dengar peristiwa raya, hendaklah kita buat qiyamul lail. Bangunkan malam tersebut dengan solat sunat,
yang tak boleh buat solat sunat satu dia, iaitu solat sunat tarawih. Kata boleh dah. Kita bawa yang bulan dia boleh buat, kita maknanya buatlah sunat-sunat yang lain. Itu persediaan kita. Sebab itu bersyukur kerana apa? Kerana rupanya Allah telah beri kesempurnaan dalam ibadat. Yang kedua, kenapa kita kena bersyukur? Daripada sekarang kita kena bersyukur, khususnya nanti malam hari raya. Kerana rupanya Allah Subhanahu wa taala telah iaitu apa? Melipat kali gandakan iaitu apa? Amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Malam semalam, malam tadi, malam 27, malam 28, ada satu malam ini iaitu malam 29. InsyaAllah kita siapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik kata, engkau akan dapat iaitu kelebihan malam Lailatul Qadar. Maka tetapi itulah bila mana Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan untuk ini kita belajar bersyukur, ini dah nak akhir Ramadan tau, jangan main. Maka kita tahu rupanya iman itulah Allah beri kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Dan perkara yang ketiga, kenapa kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara yang ketiga rupanya kita telah dapat sempurnakan, iaitu apa? Ibadat yang mana Allah janjikan disebut sebagai apa? Keampunan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, maksud hadisnya, maka pada akhir Ramadan, iaitu pada akhir malam apabila istihad saja Ramadan itu akhir, masuk saja bulan Syawal, maka Allah telah ampunkan segala dosa-dosa kamu. Maka para sahabat Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan maksud hadisnya, layaklah orang yang telah membuat satu pekerjaan, dia mendapat iaitu hadiah atau iaitu ganjarannya. Maka rupanya ganjaran yang paling besar, Allah telah hapuskan dosa-dosa kita. Maka dengan itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Dan perkara yang keempat yang disebut apa? Yang disebut iaitu hendaklah kita bersyukur kerana pada akhir Ramadan inilah sebenarnya ada satu yang Nabi janjikan kepada kita, iaitu idkun minan, kelepasan daripada api neraka, keuntungan kelepasan daripada. Sebab itu kita perbanyakkan ibadat, banyaklah bersyukur kepada Allah. InsyaAllah hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu selesai. Walaupun banyak sekali dosa yang kita lakukan, Allah akan ampunkan, khususnya pada bulan Ramadan dan akhir Ramadan ini. Tetapi ada satu perkara yang kita kena jaga, hubungan kita sesama manusia. Oleh sebab itu Allah beri kita iaitu Aidul Fitri, balik kepada fitrah. Dan ketika itu Allah jadikan atau Allah kurniakan semua kelembutan hati pada hari tersebut, iaitu bermaaf-maafan. Dan jangan lupa, inilah masa yang terbaik. Jadi kita bermohonlah maaf antara kita sesama kita. Mudah-mudahan Allah sempurnakan Ramadan kita dengan baik. Dengan itulah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Seperti mana disebut, kita pernah dengar Allah sebut, Allah perintahkan kepada kita pada ayat yang pertama waktu kita nak berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati sekalian, saya rasa cukuplah untuk malam ini. Dalam masa 40 minit kita ambil khususnya berkaitan dengan tasbirah peringatan untuk akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita segala amalan Ramadan kita, amalan qiyamul lail kita diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita bermaaf-maafan antara kita. Mudah-mudahan dengan kesempurnaan tersebut kita akan menjadi hamba Allah yang Allah beri kejayaan daripada dunia sampai akhirat. Dan akhirnya saya nak mengucapkanlah selamat berpuasa dan selamat hari raya. Dan saya mohon jazah Allah dan mewakili keluarga saya, isteri, anak-anak dan ibunda saya, keluarga saya, dan ampun dan maaf di atas segala dosa yang telah saya lakukan kepada tuan-tuan semua. Dan dari segi lisan, percakapan, dari segi sifat perbuatan, dan saya pun memaafkan juga dosa-dosa kalian tuan-tuan terhadap diri saya. Dan dengan bermaaf-maafan ini, alhamdulillah hidayah dan petunjuknya kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Dan sesungguhnya yang baik itu datang jua daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari kejahilan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita akan bertemu semula di masa akan datang. Doakan saya, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ahli al-ilmi wal amal. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika.
اللهم إنا نستغفرك بديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والعزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبغي ونعوذ بك من غرض الدين والقهر الجد. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وأدخلنا جنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا سلام يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya akhirkan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.